Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tentang analisis berdasarkan hak asasi kanak-kanak tentang pedofilia. Pembentangan ini disediakan oleh Femina anak Robinson, Nabila Roza anak Andrew, saya Muhammad Ainuddin bin Mali dan Muhammad Tajuddin Sufi bin Ahmad Daud. Salam sejahtera, nama saya Femina Anak Robinson dan saya akan membentangkan tentang pengenalan pedofilia. Pedofilia merupakan gangguan psikiatrik di mana orang dewasa maupun orang tua mempunyai tarikan atau perasaan seksual terhadap kanak-kanak yang belum atau baru sahaja memasuki fasa akhir balik. Seorang individu mesti sekurang-kurangnya berumur 16 tahun dan beza jarak 5 tahun dengan kanak-kanak untuk diagnos sebagai pedofilia. Pedofilia adalah kelainan yang mengacukan pada ketarikan seksual seseorang yang intens dan terus-menerus kepada anak-anak yang masih sangat kecil. Contoh aktiviti pedofilia ialah mencuba berhubungan seks dengan anak-anak tetapi tidak selalu sama dengan pelecehan seksual terhadap anak. Terdapat juga pedofilia yang tidak mengganggu, mencabut maupun mendera kanak-kanak secara seksual. Objektif kajian. Objektif kajian ini adalah untuk mengetahui punca dan faktor yang menyebabkan pedofilia, untuk melihat isu Undang-Undang Malaysia berkaitan pedofilia dan kanak-kanak, dan untuk melihat isu pengaruh internet dan media sosial dalam pengantunan seksual kanak-kanak. Saya akan membentangkan tentang tujuan literatur. Menurut artikel yang bertajuk Pedofilia di Malaysia, perkembangan isu pedofilia di Malaysia mengenai isu melibatkan perlakuan berbentuk seksual terhadap kanak-kanak yang merupakan kegiatan jenayah yang dihukum serta dipenjara berdasarkan Undang-Undang Kerajaan Malaysia. Kajian yang diperoleh berdasarkan artikel menunjukkan kelaziman pedofilia yang tertumpu berdasarkan laporan yang diperoleh mengenai kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak yang dicatat di seluruh negara. Statistik yang disahkan oleh Polis Diraja Malaysia telah mencatatkan sebanyak 22,000 lebih kes jenayah yang melibatkan penderaan seksual kanak-kanak dari tahun 2010 hingga Mei 2017. Melalui catatan daripada Kementerian Wanita, Keluarga dan Pembangunan Masyarakat Malaysia yang menunjukkan peningkatan kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak iaitu 3,428 kes pada tahun 2011, 3,831 kes pada tahun 2012 dan 3,841 kes pada tahun 2013. Berdasarkan kajian survei oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang dijalankan pada tahun 2015, telah mencatatkan bahawa 14/1000 kanak-kanak perempuan bawah umur mengandung pada setiap tahun. Menurut kajian statistik menunjukkan perbezaan dengan negara jiran kita iaitu Singapura yang hanya melaporkan 4/1000 kanak-kanak perempuan di bawah umur yang direkodkan mengandung. Berdasarkan isu popular dan berita yang berkaitan pedofilia di Malaysia, merupakan penangkapan Richard Huckle, seorang pedofilia di Malaysia yang mendapat hukuman dijatuhkan 22 tahun penjara atas 71 tuduhan penderaan seksual kanak-kanak berumur 6 bulan hingga 12 tahun oleh Mahkamah London. Terdapat kes Nur Fitri Azmi Nordin, 23 tahun, yang juga antara kes yang memberi kesan kepada kesedaran umum di Malaysia mengenai permasalahan gejala pedofilia di mana dia didapati memiliki bahan lucah kanak-kanak dan dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara di United Kingdom. Selain itu, surat khabar tempatan Malaysia yang bertajuk Address Weakness to Protect Our Children, New Straits Times telah melaporkan bahawa di Asia Tenggara, iaitu Malaysia, didapati merupakan antara pusat pengedaran bahan pornografi kanak-kanak yang besar dalam kadar jumlah web sumber dari Kuala Lumpur mengedar bahan-bahan lucah tersebut. Menurut Nurul, Hidun Syahira yang mendapati bahawa Malaysia Communication and Multimedia Commission MCMC telah menerima 652 bentuk laporan pada tahun 2015 dan 151 laporan pada tahun 2016 berkaitan dengan kes penyebaran video dan juga foto pornografi merangkumi sama lingkungan umur termasuk kanak-kanak di Malaysia. Pelakuan pedofilia ini menjadi semakin sukar dan berleluasa disebabkan tindakan segelintir masyarakat yang mengelak daripada melaporkan kes pedofilia dan tidak melaporkan kes tersebut kerana khawatir akan menjadi penyebab yang bakal membawa kepada permasalahan sosial. Lebih-lebih lagi, jika perkara tersebut menyebabkan pelibatan ahli keluarga dari kedua-dua iaitu mangsa dan pemangsa. Melalui unit anti-pedofilia, Jawatankuasa
Australia yang melaporkan bahawa didapati hanya 6% jenayah salah laku seksual kanak-kanak telah disabitkan kesalahan berdasarkan kegiatan melibatkan pedofilia yang telah dilakukan berkaitan dari aspek penguasaan undang-undang dan polisi pelindungan kanak-kanak di Malaysia yang tidak diperketatkan. Perkara ini membuatkan persoalan berkenaan keberkesanan undang-undang dan penguasaan dalam melakukan dan menjejak salah laku jenayah seksual. Saya akan membentangkan tentang metodologi. Bentuk kajian, yaitu penyelidikan boleh berbentuk kualitatif, kuantitatif, atau gabungan kedua-duanya. Kami memilih untuk menggunakan data kualitatif deskriptif dalam bentuk bertulis atau lisan. Metod pengumpulan data pula, data untuk mengumpul maklumat dan data untuk kajian ini, kami bergantung sepenuhnya kepada kaedah dokumentasi menggunakan data dan maklumat daripada laman web berita, akhbar, majalah dan juga buku. Bagi metod analisis data, bagi metod analisis ini pula kami cenderung untuk memilih metod analisis yang bersifatkan kualitatif di mana penulis telah menjalan satu kajian yang lebih bersifatkan library research. Bagi metod persimpulan pula, metod ini diguna pakai adalah prosedur persimpulan kebarangkalian iaitu secara rapat. Salam sejahtera, saya Nabila Rosa, anak Ibu dan saya akan membentangkan dapatan kajian. Setelah meneliti artikel dan buku yang berkaitan dengan pedofilia, kami telah mendapati bahawa terdapat beberapa punca dan faktor yang menyumbang kepada masalah pedofilia. Antara punca terjadinya masalah pedofilia ini adalah perbezaan neurologi. Antara perbezaan neurologi lain yang dapat ditemui di dalam seseorang pelaku pedofil adalah tahap kecerdasan otak yang rendah. Menurut beberapa artikel yang telah kami kaji, semakin rendah kecerdasan otak pelaku pedofil tersebut, semakin mudah mangsa yang mereka tuduh. Faktor kedua adalah persekitaran. Faktor persekitaran yang terlibat dalam pedofilia juga mesti dipertimbangkan. Terdapat banyak kontroversi sama ada didera secara seksual semasa kanak-kanak menyebabkan kanak-kanak itu membesar menjadi pendera seksual. Statistik menimbang menunjukkan bahawa secara amnya lebih ramai orang dewasa yang mendera kanak-kanak setelah didera sewaktu mereka kecil. Faktor dan punca yang terakhir adalah isu perkembangan. Pelaku pedofil mempunyai IQ yang lebih rendah daripada orang lain. Sesetengah ahli teori menyatakan bahawa pedofil mempunyai perkembangan psikoseksual yang disebabkan oleh tekanan awal kanak-kanak yang menyebabkan perkembangan mereka menjadi tetap dan telah ditetapkan dalam keutamaan seksual mereka terhadap kanak-kanak. Beberapa isu undang-undang Malaysia berkaitan pedofilia dan kanak-kanak yang telah kami kenal pasti. Sesiapa sahaja tidak boleh terlibat di dalam pornografi kanak-kanak walau apa jua cara. Seksyen 4 hingga 10 Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 adalah berkenaan dengan pengeluaran, pengedaran dan tontonan pornografi kanak-kanak. Seksyen 4 secara amnya meliputi semua bentuk media visual, pendengaran atau bertulis dan oleh hal yang sedemikian, ia bukan sahaja termasuk video atau gambar lucah tetapi klip audio dan juga dokumen bertulis. Bagi kesimpulan, istilah pedofilia malahan bukan cuma digunakan pakai bagi mendefinisikan tarikan ataupun rangsangan seksual terhadap kanak-kanak di bawah umur. Malahan ianya sering digunakan untuk merujuk kepada pelaku seksual di bawah umur. Pedofilia juga ialah gangguan seksual di mana orang muda atau dewasa 18 tahun ke atas tertarik secara seksual terhadap kanak-kanak pra-akhir balik kurang daripada 18 tahun. Ia telah berlaku sepanjang sejarah manusia seperti zaman Yunani dan dilaksanakan dalam beberapa budaya dunia. Walau bagaimanapun, ia tidak ditakrifkan dan dikaji sebagai pedofilia sebelum ini. Jadi, ia tidak dianggap sebagai kelainan, sehingga kini punca pedofilia masih tidak diketahui. Walau bagaimanapun, kajian telah membuktikan bahawa gangguan paralita bersambung otak adalah sebagai salah satu punca yang mungkin. Pengalaman ini menyebabkan trauma yang menyebabkan mereka melakukan perbuatan pedofilia dalam cubaan untuk menghidupkan semula. Tiada kajian ataupun bukti yang mengatakan pedofilia boleh berubah, tetapi kita dapat mengelakkan ianya daripada berlaku kejadian tersebut dengan melaksanakan program seperti program pendidikan seks supaya mendapatkan pendedahan lebih awal. Dan pendidikan seks bukan untuk menggalakkan lebih banyak aktiviti seks, tetapi untuk memberi pendedahan awal berkenaan salah laku seks kepada kanak-kanak agar dapat menjaga diri sendiri. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.